Buletin pagi 14 Januari anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Antara tajuk utama hari ini: suspek tebusan dipercayai mental. Juga syarikat pengeluar minuman diminta kurangkan kandungan gula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus ke paparan utama buletin pagi ini. Lelaki yang ditembak mati selepas menjadikan seorang kanak-kanak perempuan sebagai tebusan di tingkat 4 Taman Telipuk Ria, Kota Kinabalu semalam dipercayai mengalami masalah mental. Siasatan awal polis mendapati suspek bukan tinggal di kawasan perumahan itu dan dipercayai warga asing kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Dalam insiden di Pangsapuri di Taman Telipuk Ria, Tuaran, suspek menjadikan kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun sebagai tebusan selama lebih 4 jam. Suspek bertindak agresif termasuk cuba mencampak mangsa keluar tingkap di tingkat 4 menyebabkan polis segera melepaskan beberapa das tembakan mengenai suspek pada kira-kira jam 5.35 petang. Difahamkan ketika rundingan polis dengan suspek, mangsa kelihatan lemah kerana ketika ditawan di bahagian dapur rumah berkenaan. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Umar Mamah, sebelum itu ketika polis memujuk suspek, dia tetap enggan dan terus meletakkan pisau di leher kanak-kanak terbabit hingga mangsa luka. Ketika rundingan, suspek tidak ada membuat apa-apa permintaan dan motif tidak diketahui. Siasatan masih dijalankan bagi mengetahui punca sebenar kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan iaitu cubaan membunuh. Sementara itu, Pengarah Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas, Dr. Tan B.Y. berkata, kanak-kanak perempuan berkenaan kini sedang menjalani rawatan. Kanak-kanak terbabit diberikan rawatan oleh pakar hospital berkenaan sebaik diselamatkan oleh polis dan dihantar dengan ambulans pada kira-kira jam 5.40 petang. Dalam kejadian itu, siasatan polis mendapati suspek datang ke rumah yang menjual barangan runcit bersebelahan dengan rumah dimasuki suspek sebelum bertindak menculik dan bertindak mengacukan pisau di leher mangsa. Dua parah manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 4 kereta di Kuala Kubu Baru, Selangor. Nahas berlaku di kilometer 18 Jalan Sungai Choh, Bukit Beruntung kira-kira jam 8 malam tadi. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Lim Bakpai berkata, nahas membabitkan kereta jenis Proton Jantu dinaiki sepasang suami isteri dan bayi, Proton Wira, Pro 2 Viva dan Proton Iswara. Kemalangan dipercayai berlaku ketika salah satu kenderaan yang dalam perjalanan dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya hilang kawalan. Kereta itu kemudian masuk ke laluan bertentangan dan melanggar bahagian kanan 3 kereta lain yang datang dari arah bertentangan. Pemandu dan penumpangnya seorang lelaki dan wanita yang parah bersama seorang kanak-kanak perempuan cedera ringan. Mangsa sempat dikeluarkan sebelum Proton Jantu itu hangus terbakar. Manakala 5 sekeluarga termasuk 3 kanak-kanak yang menaiki kereta Wira turut cedera. Pemandunya pula tersepit sebelum dikeluarkan oleh anggota bomba Kuala Kubu Baru dan Rawang. Semua mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sungai Buloh dan kes disiasat mengikut Seksyen 43 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan. Syarikat pengeluar minuman di negara ini diminta untuk mengurangkan kandungan gula daripada menggunakan gula alternatif dalam setiap produk minuman yang dihasilkan. Inisiatif itu menjelang pelaksanaan cukai ke atas minuman bergula mulai 1 April ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata ini kerana penggunaan gula alternatif akan meningkatkan kos sesuatu produk. Kalau mereka gunakan alternative sugar, ini bermakna kos untuk production itu akan meningkat. Jadi ini jadi isu. Jadi kita sebenarnya kita sarankan supaya mereka kurangkan gula. Sebab walaupun kurangkan gula, ini tidak bermakna minuman tersebut tidak mengandungi gula. Tetapi dia tidak begitu manis kalau banding dengan minuman yang sebelum itulah.
Pada pembentangan belanjawan 2019, Menteri Kewangan Lim Guang Eng berkata kadar cukai 40 sen seliter akan dikenakan terhadap minuman bergula dikilangkan dalam bentuk pembungkusan yang sedia diminum. Ia melibatkan minuman mengandungi gula tambahan atau bahan pemanis lain melebihi 5 gram per 100 mm serta jus buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandungi gula melebihi 12 gram per 100 mm. Kanser cervix adalah kanser ketiga paling tinggi dihidapi wanita di negara ini. Ia membabitkan 12% daripada semua kanser yang dihidapi wanita selepas kanser payudara dan usus besar. Inisiatif terus diambil untuk meningkatkan kesedaran golongan wanita agar melakukan ujian saringan bagi mengesan sebarang tanda barah berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bakal merasmikan program membantras kanser cervix di ibu negara sebentar lagi. Dan untuk perkembangannya kita bersama Intan Azrina Amir Hamzah dari lokasi. Intan, silakan. Fatin, tahu tak anda sebenarnya kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim adalah yang kedua berbahaya untuk golongan wanita selepas kanser payudara, dan sebab itulah saya sebenarnya berada di sini untuk pelancaran program Revolusi Rose ataupun sejenis satu-satu ujian pemeriksaan untuk menghalang wanita ataupun untuk bagi kaedah awal untuk mengetahui macam mana untuk supaya kanser itu tidak merebak dan kira macam langkah pencegahan. So, jadi program ni ia merupakan satu rawatan ataupun pemeriksaan alternatif berbanding ujian PAP ataupun pap smear yang selalu kita dengar, yang selalu kita takut. Jadi dia salah satu alternatif untuk wanita menjalani pemeriksaan sendiri, dan sebenarnya ia merupakan inovatif pertama di Malaysia oleh Universiti Malaya dengan kerjasama pertubuhan VSF Australia yang salah satu juga badan bukan kerajaan yang khusus untuk membantras kanser cervix. Jadi di Malaysia ini merupakan inovasi pertama, dan saya tak arif untuk bercerita mengenai program Rose ini sebenarnya, dan saya ditemani oleh Cik Mahirah Maksum yang merupakan penolong penyelidik di Pusat Perubatan UM yang juga ahli program Rose. Silakan Cik Mahirah. Terima kasih kerana bersama saya di Buletin Pagi untuk penonton TV3. Cik Mahirah, okey, boleh tak terangkan kongsi sedikit mengenai program Rose? Apa sebenarnya program ni? Terima kasih Intan. Jadi program Rose adalah satu program yang inovatif dan unik dan pertama di Malaysia, dan kita tujuannya adalah untuk mencegah dan membanteras kanser cervix di Malaysia. Rose program ada 3 elemen sebenarnya. Yang pertama ialah pensampilan sendiri. Jadi wanita biasanya pergi jumpa doktor untuk membuat ujian pangkal rahim, dan ramai tak suka dan rasa malu. Jadi dengan cara ini wanita boleh ambil sampel sendiri dan sangat cepat, dalam masa 1 minit dah selesai. Seterusnya elemen ialah untuk mobile platform. Kita ada digital platform, jadi wanita dapat keputusan dalam masa 3 hari bekerja, berbanding dengan pap smear punya keputusan yang mesti pergi ke hospital, ambil cuti. Jadi ini sangat-sangat mudah untuk wanita mendapat keputusan via mobile handphone. Saya difahamkan bahawa ujian ni bukan untuk mengetahui kanser cervix tu secara direct, tetapi dia untuk mengetahui sama ada jangkitan HPV kan. Jadi jangkitan HPV tu untuk mengesan sama ada risiko ke kanser cervix. Jadi dia memang langkah pencegahan awal, bagus untuk wanita untuk cuba. Ia juga satu alternatif kan? Ya, jadi ujian HPV adalah lagi satu elemen yang kita bawa dalam program Rose. Sebab pap smear dia ada check untuk sel-sel yang abnormal, berbanding dengan program Rose di mana kita cek ujian HPV untuk penyakit HPV. Jadi bila wanita mendapat keputusan positif HPV, terus kita akan beri follow up dan terus treat HPV. Sebab salah sebab kanser cervix ialah HPV. Okey, baiklah, terima kasih Cik Mahirah. Okey, dan sebentar tadi sebenarnya program ini akan bermula sekitar jam 10 pagi dan ia akan dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail yang telah pun datang lebih awal daripada program itu sendiri. Beliau diiringi oleh Menteri Kesihatan kita Datuk Seri Dr. Zulkifli Hamad. Saya kira itu sahaja. Saya pun nak tengok juga program ini bagaimana pelancarannya. Kembali bersama Fatin di Sri Pentas. Terima kasih. Baik, terima kasih Izrina. Baik, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menyasarkan untuk membina dan membaik pulih 8,889 unit rumah menerusi program perumahan rakyat termiskin PPRT tahun ini. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata projek itu membabitkan peruntukan sebanyak 200 juta yang diterima kementeriannya.
Okey, jadi untuk tahun 2019 ni kita menerima peruntukan sebanyak 200 juta. Ya, jadi Bina Baru 1535 dan Baik Pulih 7354 unit, dan kita untuk penerima manfaat adalah seramai 44,430 orang. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan Menteri Pembangunan Luar Bandar dengan Exco Luar Bandar di Johor baru semalam. Ujarnya walaupun terdapat pengurangan peruntukan, namun kualiti pembinaan dan saiz rumah PPRT tidak akan terjejas. Ini berikutan penggunaan sistem bahan berindustri IBS di samping kaedah konvensional sekaligus mengurangkan kos pembinaan sehingga 18%. Katanya terdapat keperluan untuk meningkatkan jumlah rumah bina baru berbanding Baik Pulih bagi mengelakkan permohonan Baik Pulih yang berulang. Ketika ini, kos bagi membina sebuah rumah PPRT di Semenanjung ditetapkan sebanyak RM56,000, manakala Sabah dan Sarawak membabitkan kos sebanyak RM68,000. Sehingga 15 Disember tahun lalu, 10,841 unit rumah PPRT sudah dibina dan dibaik pulih, membabitkan peruntukan sebanyak RM271 juta. Kementerian Pengangkutan belum membuat sebarang keputusan berhubung cadangan untuk menghadkan lorong kiri jalan raya khusus bagi pengguna motosikal. Menterinya Anthony Loke berkata sebaliknya pihaknya sedang mengkaji cara untuk memperkasakan penguatkuasaan undang-undang jalan raya bagi mengurangkan kadar kemalangan maut pengguna kenderaan itu. Katanya pihaknya mengakui penguatkuasaan yang longgar dan tidak berkesan menyebabkan kadar kemalangan membabitkan penunggang motosikal meningkat. Beliau mengulas berhubung pertemuannya dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menyuarakan cadangan menghadkan lorong kiri jalan raya khusus untuk pengguna motosikal. Anthony ditemui selepas merasmikan Bazar Tahun Baru Cina ATV di Bukit Jalil. Hadir bersama Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dr. Ong Kian Meng dan Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Johan Ishak. Bazar yang menyediakan pelbagai kelengkapan perayaan itu berlangsung di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bermula hari ini sehingga 31 Januari ini. Polis Kelantan merampas 487 kg daun ketum dan 4,040 biji pil yaba di Kampung Pusu 40 Pasir Mas Jumaat lalu. Dua suspek lelaki berusia 28 dan 39 tahun turut ditahan selepas dikejar kereta polis beberapa kilometer sehingga berlaku pelanggaran. Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan memaklumkan kedua-dua suspek ditahan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Berat di 9 Kelantan dan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Aksim. Suspek dikesan menaiki kenderaan pelbagai guna jenis Toyota Wish yang dipandu laju dan mencurigakan. Jadi hasil daripada pemeriksaan tersebut telah menjumpai bungkusan-bungkusan plastik yang berwarna hitam, itulah yang ada di hadapan tuan-tuan tu, di mana di dalamnya kita syaki mengandungi daun-daun ketum, daun ketum, dan bungkusan plastik Lucina kita syaki mengandungi pil-pil yang disyaki dadah lah, yang pil merah tu. Katanya nilai rampasan daun ketum dianggar bernilai lebih RM14,000, manakala pil yaba bernilai RM80,800. Datuk Hasanuddin berkata kedua-dua suspek menerima upah RM750 bagi menghantar daun ketum dari Sik Kedah ke Pasir Mas. Semua suspek yang masing-masing mempunyai 6 dan 4 rekod lampau termasuk dadah serta pecah rumah. Ujian air kencing juga mendapati kedua-dua suspek positif metafetamin. Mereka diremand seminggu bermula Sabtu lalu dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya dan Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Ahli-ahli PKR diingatkan supaya tidak melanggar peraturan dan disiplin parti. Tegas Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak akan bertolak ansur sekiranya perkara itu berlaku. Semua anggota parti harus akur dengan asas perjuangan PKR sejak ditubuhkan lebih 20 tahun lalu. Saya telah bagi peringatan. Sudah. Parti ini mesti ada disiplin. Nak sindi menyindi dalam mesyuarat okey.
Kalau terus nak main wayang begini, kalau ada, maka kita minta supaya dihentikan. Kerana saya tidak akan tolak ansur dengan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin dalam parti, kerana kita bertanggungjawab memperkuatkan disiplin dalam parti. Beliau turut mengingatkan kepada ahli-ahli PKR untuk bermuafakat sesama ahli dan fokus untuk memperkuatkan parti itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar ketika ditemui media selepas majlis turut bersetuju dengan cadangan bersih 2.0 supaya undang-undang pilihan raya dipindak. Ia memastikan setiap menteri tidak dibenarkan menggunakan jentera kerajaan untuk berkempen. Sementara itu, pemimpin PKR diingatkan supaya tidak mendabik dada dan takbur dengan pangkat dan kuasa yang diberikan rakyat pada masa kini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata walaupun Pakatan Harapan PH sudah mentadbir beberapa negeri dan di peringkat pusat, segala nasihat dan rintihan rakyat perlu didengari. Memang betul kita sudah menjadi kerajaan dan mempunyai kuasa di beberapa buah negeri, namun janganlah kita mendabik dada dan takabur dengan kuasa yang diberikan. Ini adalah ujian. Dengarlah nasihat dan rintihan rakyat yang mahukan perubahan. Janganlah kita ulangi sikap pemerintah dahulu yang akhirnya membawa kepada kejatuhan rejim. Beliau berucap pada majlis makan malam dan meraihkan Presiden PKR yang baru Datuk Seri Anwar Ibrahim di Shah Alam malam tadi. Majlis dihadiri Datuk Seri Anwar bersama pemimpin kanan PKR dan PH yang lain. Dr. Wan Azizah yang juga bekas Presiden parti itu berkata, barisan kepimpinan yang memegang jawatan kanan kerajaan perlu sentiasa ingat bahawa kuasa diberikan kepada mereka adalah satu tanggungjawab. Ini kerana mereka mempunyai sekurang-kurangnya 4 tahun untuk membuktikan kepada rakyat kemampuan mentadbir negara dengan lebih baik.